Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sorry delay sikit video ni. Okay, kalau ingat lagi hari tu kita nak continue yang untuk kali ni menggunakan pen and paper. So kita nak buat manual drafting lah. So untuk manual drafting, kalau ingat lagi hari tu saya ada bagi tahu beberapa peralatan yang diperlukan lah untuk kita buat lukisan ni. So peralatan ni kalau tak boleh yang advance sangat tu, yang biasa je lah. Kita guna peralatan yang simple je, yang ada dekat kedai-kedai buku biasa, yang macam sekolah guna juga. Okay, so ni yang paling basic lah. Yang paling basic yang korang boleh dapatkan adalah ni geometry set yang macam sekolah guna tu. Cuma nak minta tambahan dia adalah pembaris panjang lah, yang 30 cm. So kalau yang ni untuk skala, kalau kita nak lukis dekat A4 ni dah cukup lah sebenarnya. Sebab mostly kita akan gunakan A4 bukan A3. So panjang dia mencukupi. Pembaris panjang pula, kalau pembaris panjang tu memang kena ada lah. Tak boleh pembaris pendek, sebab kita kalau nak buat title block dekat A4 pun dia 297 kali 210 mm. So ngam-ngam lah dengan pembaris 30 cm tu. Okay, so kat sini ada juga, kat sini dah ada jangka lukis, dah ada square set dan ada juga protractor. So jangka lukis ni kena ada lah. Yang ni memang kena ada. Tak kira lah awak beli yang full set ataupun tak. Okay, ni yang basic, yang at least kena ada, wajib ada. Yang ni. Next, okay, saya guna bukan yang ni. Jap. Okay, pembaris, kalau boleh dapat pembaris yang macam ni pun okey. Kalau kata pembaris panjang tu nak beli yang macam ni pun okey. Saya guna daripada Shopee ni sebab kat sini ada harga. So korang bolehlah bajet sikit berapa harga dia. Cuma kalau dekat sini harga mungkin berbeza sikit lah dengan kedai tu, beza RM1-RM2. Okay, so ni pembaris juga. Yang ni dia ada angle semua. Okay, ada angle dan ada yang ke sudut sekali. Dan pembaris ni kalau kita place atas kertas, senang kita nak tolak atas bawah dia. Okay, so kalau kat sini harga dia RM6.80, tapi kalau kat kedai mungkin tambah lagi lah. Kalau yang ni terlalu tu, mungkin boleh pembaris 30 cm. Yang ni yang triangle ni lah. Yang ni yang macam ni. Tapi kalau tak dapat yang ni pun, pembaris biasa tu je lah, yang 30 cm tu. Janji 30 cm. Tu yang penting. Okay, ni pembaris panjang. So tadi geometry set yang dalam box tu. So next, kalau kata ni pembaris, kalau kata mampu, ada duit dan ada sumber, kalau nak consider yang ni pun boleh. Okay, ni T-square. So T-square ni kalau tahu sesiku L tu, yang kita buat bertukang semua tu, so dia akan maintain 90 darjah kat sini. So tu lukisan kita takkan sengit lah. So rupa dia macam ni. Dia ada macam-macam panjang sebenarnya. Yang ni contoh, yang ni 30 cm. Kalau boleh dapat 30 cm pun okey. Tapi kalau ni memang untuk guna dekat A4 je lah. Kalau A3 dia biasa dia jual yang 45 cm. Sebab A3 size dia 420 kalau melintang.
So 420 tu 42 cm lah, 42 cm. So yang ni untuk A4 lah ni. Okay, so basicnya macam ni lah. Okay, rupa dia macam ni. Ni 90 darjah. Okay, so ada 3 jenis pembaris untuk di-consider. Mana-mana yang awak mampulah, sama ada T-square, pembaris 30 cm yang macam ni, ataupun yang macam ni, ataupun ada 4 lah maknanya. Satu lagi tu pembaris 30 cm biasa tu. Tapi yang 30 cm biasa tu cuma susah sikit nak buat angle 90 lah. Kita nak make sure angle kita tu 90 darjah. Maknanya maknanya straight macam tu. Tu yang susah sikit. Okay, next. Ni pembaris macam ni. Next, kalau kata mampu ataupun rasa macam ada duit ke apa ke, kalau mampulah, senang kata, boleh consider boleh consider juga nak beli yang ni. Ni untuk square set. Kalau square set yang dalam pencil case macam tadi tu, kalau yang ni dia kecil. Dia kecil je lah, tapi cukup lah untuk gunakan A4 tu cukup. Okay. Tapi kalau nak guna untuk besar sikit, boleh consider yang ni. Sebabnya dia lagi panjang. Dia 18 cm by 11 cm. Ni pun sama. Dia lagi, untuk 90 dia lagi panjang. Yang 45 ni pun dia lagi panjang jugalah. Okay, yang ni biasanya kalau dia jual by set, dia akan jual 2 ni lah, 2 keping ni. Yang ni brand Deli, kalau ikut elok jugalah. Okay, so ni rupa dia. Kalau yang ni, kalau online ni overseas Allah, ni overseas. Ni RM10. Tapi kat sini mungkin mahal sikit lah daripada harga ni, sebab ni pun overseas punya ni. Ni saya nak tunjuk je ni. Okay, ni semua yang saya tunjuk ni adalah pembaris. Yang ni, kalau nak memudahkan melukis, kalau tak ada pun tak apa, sebab saya sendiri pun saya guna meja je. Kalau meja awak tu ada angle yang straight macam ni, kita boleh guna. Kita boleh sangkutkan pembaris kita dekat meja dan boleh lukis lah. Tapi kalau ada yang abang-abang ke siapa ke, atau boleh buat potong plywood ke apa ke, ataupun boleh beli. So ni lah, ni A3 drawing board. Ni nama dia drawing board. Dia memang papan kayu je. Okay. Untuk drawing board ni tak ada apa yang special, cuma biasa belah tepi ni dia ada macam satu slot untuk kita masukkan T-square tu. Okay, so ni drawing board. Harga dia belah-belah jugalah benda ni. Tapi ada juga sekarang ni yang dia dah jual sekali. Rasanya hari tu ada yang PM saya tanya pasal board ni boleh pakai ke tak. So board ni pun boleh pakai. Yang ni dia dah ada siap-siap dah. Yang ni dia ada board. Lepas tu dia ada terus yang T-square ni. Maknanya bila kita place dekat tepi ni, dia akan bergerak parallel je kat sini. Perpendicular je kat sini. So dia sentiasa 90 darjah. Kita boleh letakkan kertas yang kita nak melukis tu atas ni. Lepas kita make sure dia straight. Lepas tu kita boleh lukis atas ni, dekat board ni. Ni rupa board tu. Okay, so kita akan letak kertas kita kat atas ni. Saiz dia memang tak ada A4, dia memang sentiasa dijual A3 lah. Saya tak sure sangat sama ada benda ni datang sekali dengan square set ke tak. Tapi kalau dah ada square set ni yang dalam gambar ni kat bawah ni, so tu bonus lah. Tapi harga dia agak mahal lah sikit. Benda ni kalau ikut online ni RM45. Saya rasa kalau kat kedai dalam RM50 lebih juga.
Tapi hari tu tak silap ada yang beli dekat Dungun rasanya. Dungun harga 40 lebih. Saya tak sure kedai mana, saya lupa. Saya melepas. Okay. So, ni antara barang-barang dia. Korang tak perlu beli drawing board ni, lepas tu beli pula drawing board ni, bukan macam tu. Ni kalau nak beli, pilih salah satu je. Sama ada kayu ni ataupun yang ni. Samalah juga dengan triangle set ni. Triangle set ni, salah satulah daripada yang ni ataupun yang kalau nak guna yang kat dalam kotak ni je. Lepas tu sama juga pembaris ni pun. Pembaris ni pun tak perlulah beli sampai 3 pembaris tumbazir je tu. Tak perlu beli T-square, lepas tu beli pula yang macam ni, so beli pula yang ni, tak perlu. Pilih salah satu je. Yang pembaris 30cm ni pilih salah satu. 1, 2, 3 ataupun 4 yang pembaris biasa tu je. Okay, so tu antara alat-alat yang diperlukan untuk buat manual drawing ni lah. Tapi tak payah spend banyak sangat lah. Ikut kemampuan masing-masing. Okay, so seterusnya saya akan ulang balik yang buat hari tu, yang lukis hari tu. Sebab hari tu macam rekod tak jadi. So, saya akan gunakan video lah ni. Okay, so ni kalau perasan ni adalah meja saya je dan saya tak ada drawing board tu. Sebab nak tunjuk macam mana nak lukis tanpa drawing board. So ni adalah T-square saya. T-square ni saya letak kat bucu meja. Macam ni. Kenapa? Sebab bucu meja ni dia 90 degree, dia straight. So dekat tepi ni lah. Dekat tepi ni saya akan letakkan kat sini. So yang first kali kita nak buat adalah nak letak ni supaya kita boleh place kertas ni. Kertas ni kita boleh letakkan dia straight. Supaya dia, kertas ni sendiri tak sengit. So first kali kita letakkan kertas dululah. So kertas ni nanti saya akan tampal guna masking tape macam hari tu dekat bucu meja. Dan apa ni, kita akan lukis lah. So kejap lagi saya akan buat adjustment sikit dekat video ni. So ya, sebab kamera saya ni dia wide angle, so dia nampak macam menggelembung. Nanti saya akan adjust supaya dia tak nampak menggelembung sangat. Tapi apa-apa pun T-square ni akan tetap duduk kat hujung meja ni. Dan sepanjang lukisan dia akan naik macam ni. Dia akan bergerak naik dan turun. Saya akan gerakkan dia sentiasa dekat tepi ni, supaya dia sentiasa 90 darjah kepada meja. Dan semua sekali ni adalah 90 darjah. So garisan akan jadi lurus lah. Okay. Okay, so kalau ingat lagi drawing kita hari tu. Ni drawing yang hari tu, title block hari tu. So hari tu saya buat gap kat bawah ni, keliling adalah 15 mm, 1.5 cm, 1.5, 1.5, 1.5. So saya akan lukis balik dekat sini menggunakan T-square ni dan juga segala square set semua tu lah, dan ukuran yang sama. Nanti kat sini pun kita akan buat saiz dia 80 mm, 8 cm, dan apa, kita akan bahagi sebanyak 5. Lepas tu kita akan lukis square ni balik. Okay, so kita lukis dulu petak luar semua ni. Okay, so untuk lukis yang ni 15 mm, saya akan gunakan ni je. Kita akan gunakan pembaris macam ni untuk tanda. Untuk kita tanda 1.5 tu kat mana. Okay, saya gunakan yang kecil je sebab nak tunjuk kalau guna yang kecil macam mana. Sebabnya kalau ikutkan ada yang besar. Saya ada yang besar, tapi untuk purpose yang ni saya gunakan yang kecil je. Okay, so saya akan gunakan pensel yang ni, yang
H ni je yang tak berapa terang ni. So kita akan letakkan, kalau ikutkan pembaris ni, okay, dia ada gap sikit kat sini, nampak? Okay, dia ada gap sikit kat sini, supaya yang ni lah bahagian bawah ni saya akan letakkan dekat T-square ni, okay, dan pastikan kosong tu, tanda kosong ni duduk pada bucu kertas. Okay, dia duduk pada bucu kertas, dan T-square ni kena duduk pada bucu meja belah tepi ni. Kalau ikut tak nampak sekarang ni, tapi yang ni biar duduk dekat meja supaya dia 90. Okay, so kita tanda, kita cari kosong dia kat mana, dan tanda 1.5 kat sini. Lepas tu saya tarik ke sini sikit, T-square T ni jangan bergerak ke bawah, so kita tanda kat sini. Okay, tarik ke sini pula. Sebenarnya tak perlu banyak tanda. Kalau kita pakai T-square, kita tak perlu tanda banyak-banyak ni. Tapi kalau yang tak ada T-square, yang pakai pembaris 30 cm, kena banyak sikit tanda. Okay, so ni saya dah tanda sepanjang kertas saya ni, jarak 1.5 mm tu, 1.5 15 mm. So ni kita akan placekan T kita ni kat tepi, kat bucu meja ni, dan kita akan tarik sepanjang titik-titik kita tu. Okay, make sure T duduk kat tepi, tarik panjang ni. Okay, so ni lah garisan bawah 15 mm gitu. Okay, next belah atas pula. So sama, ulang proses macam tadi. Kita cari 1.5 mm. Okay, kat situ 1.5 mm, dan tanda pada kosong. Okay, 1.5 kat sini, tanda pada kosong. Okay, next, alamak, baris sangkut. Tanda pada kosong, dan kat sini pun make sure dia 1.5, tanda pada kosong. Okay, so 3 titik je lah. Ataupun sebenarnya, kalau pembaris korang yang jenis kosong dah dekat hujung ni, kalau kosong dekat hujung ni, kita tak perlu guna square pun tak apa. Tak ada. Okay, tak ada. Kalau ada pembaris yang jenis kosong dia mula dekat hujung sekali ni, kosong, korang boleh tarik je macam ni, gerakkan, cari titik tu, dan terus tanda. Sebenarnya tak perlu tanda titik-titik, kita boleh terus ukur. Contoh kalau macam ni, kita tahu 1.5 tu kat mana, kita terus boleh tanda je. Tapi ni sebab pembaris ni dia bukan kosong kat ujung, so susahlah sikit. So kena guna cara macam ni lah. Saya tanda-tanda lah dulu. Okay, so dekat sini, dekat apa? Okay, so tu 1.5 juga. Lepas tu untuk bawah, untuk belah tepi,
Untuk belah tepi ni kita akan buat 1.5 juga. So yang ni saya guna macam ni je. Yap, sorry. Untuk pastikan dia betul-betul 90. Yap, oh payah. Kita akan gunakan garis yang kita dah tanda ni. Make sure dia 1.5. Ni kita tanda kat sini 1. Okay, kat atas ni pula 1. Kat sini. Sama juga belah sini. Dan kat sini. Okay. So kalau ada pemaris panjang kita boleh tarik. Tapi saya gunakan apa ni square yang besar sebab saya tak ada pemaris panjang biasa. So ni kalau guna square macam ni lah cara dia. Letak kat bawah supaya dia straight 90 dan titik ni dengan titik bawah kita dah tanda tadi 1.5. So kita tarik je. Lepas tu dah sini pula. Yang ni berbelit sikit. So ni lah kita punya border 1.5 1.5 15 mm. Saya sebut 15 lah senang. 15. So kat dalam ni nanti dekat sini kita akan buat box dia pula. Still menggunakan disebabkan dah ada square ni, saya akan gunakan square. Ni inci, ni cm. So kena terbalikkan square ni. Sekejap, saya sangkut sikit ni sebab meja saya meja saya sangkut. Sempit. Tak boleh. Saya tersangkut dengan saya punya tripod. Pembaris tak boleh nak betulkan. So saya terpaksa pakai pembaris je. So kalau guna benda ni. Ni inci. So dekat sini kita akan tanda. Make sure dekat kosong kat situ. 5 duduk kat sini. 4 3 2 1. Saya dah tanda siap-siap semua sekali. Lepas tu lebar ni kita nak dia 8 tadi. So yang ni tak apa. Ini pula. So ni terang garis thread. Sekejap, sebelum tu kita buat yang bawahnya dulu supaya ada guide.
Okay, so kat sini satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, so kita dah ada 5 petak kat sini. Untuk dalam ni hari tu 5mm. So kita akan tanda pula nanti 5mm dalam ni. 1, 2, 3, 4 kat sini. Yang ni tak critical sangat. So kita just make sure garisan ni straight. Allah. 4 kat sini dan garisan bawah ni straight. So kita yang ni kita nak bahagi 2 kan tadi. Okay. So ada 2 petak kat sini, dalam ni 0.5 semua. Okay, so ni saya dah garis apa untuk kita buat teks tu. Cuma dekat sini, masa saya buat tadi, saya perasan satu benda. Dia agak susah untuk kita buat garisan ni 5mm. Sebab kita nak ukur 5mm tu, nak kena bahagi-bahagi. So, saya ubah sikit saiz dia kepada 6mm. Ingat 6mm. So dekat atas ni kita akan ada 2mm dan belah bawah ni kita ada 2mm. Okay, sebabnya ni adalah 10. So 6, 2, 2. So untuk tulisan ni adalah 6mm. So lagi senang lah kita nak tanda dan nak garis buat garisan ni. So kita boleh tulis je ni sebagai guide KKTM ke Man. Tulis elok-elok sebab saya ni ada benda kat tepi ni. Belah kanan saya ni ada benda. Saya tak boleh nak tulis elok. Tangan saya tak ada nak bergerak. Okay, so KTM Kemaman Allah di TV 10363. Yang ni apa? Engineering drawing. Date sini adalah program patutnya, tapi tak apalah. Kelas 1A date apa. So ni drawing 1. Okay, so ni title block. Oh lupa, patutnya sini keliling ni kita padamkan. Mana padam sini? Okay, so padam. Nanti padam elok-elok lah benda ni. Okay, so ni kalau ikut hari tu saya terangkan guna pen. So tapi kali ni saya tak terangkan lah. Nanti saya tak buat balik benda ni. Ni padam. Nanti kita akan lukis pula kat sini satu box untuk apa? Untuk drawing kita. Untuk masukkan drawing kita. So box ni 12 kali 120 kali 120 mm. Okay, objek yang kita nak lukis tu ada kat tepi ni, belah kanan ni. So kita besarkan jap.
Okay, ni adalah apa yang kita nak lukis sebenarnya. Kita nak letak objek ni dalam kertas kita. So kalau perasan objek ni dia 12, total dia 120 mm kali dengan 120 mm, melintang 120, 120. So kita kena lukis lah box 120 mm ni dalam ni, dan kita buat drawing ni, kita tiru, kita bukan tiru lah, maknanya kita buat balik sama macam dia punya objek ni. So saya akan letakkan objek ni dekat tepi ni, nanti saya akan attach soalan dengan video ni. Okay, so biarkan je dekat situ. So kita nak lukis dekat kertas kita ni. Okay, so 12 mm 12 mm 120 mm. So kita buat, sekejap, saya takut nanti tak muat macam hari tu, tak muat dia punya tinggi. So lebih kurang mana ni, kat sini lah kot, ni sebelah 12 ni cukup dah ni. Okay, so sorry, kat sini saya start dari 9 ni, 9. So kalau 9 tambah 12 dia sampai 21. So kita akan, sekejap okay, 9 sampai 21. So kita tarik 9 sampai 21. So ni adalah 12. Next kita nak tarik dia secara menegak pula, banyak 12 juga. Okay, so ni kosong dia mula dari bawah, 12 dia kat atas tu, kita tarik je, tak nampak. Okay, mana ni, okay, 12. Okay, next dekat sini pula, biarkan benda ni duduk sini je. Alamak, sangkut ke? Yes, sangkut. Okay, saya tak boleh buat guna benda ni, sebabnya saya ada benda lain, banyak device kat atas ni, so dia tak lepas. Tapi tak apa, kita dah ada L dia ni. So untuk garisan atas kita gunakan T-square kita. Okay, kat situ. Okay, kita akan tarik ni balik 12 dari sini, guna square kita. Okay, dah. So kita akan sambungkan. So untuk yang ni dah boleh gunakan, ni pun boleh. Sure bawah ni straight, so ni straight tu straight, dia dah bertemu. So kita tarik ni. Okay, so ni petak 120 kali 120 kita. In case yang ni tak terang, saya akan gunakan pen untuk bagi dia clear. Okay, nampak lah.
Okay, so ni 12 ke 12. So next adalah kita nak tanda pula setiap 1 sentimeter. Kita tick je. Ni foto. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 12 dekat situ. So kat sini pula ini so tanda setiap 1 cm. Okay, so ni semua dah ada. Ada apa dah? Kita gariskan je. Kalau ada T-square, letakkan T-square di satu tempat. Kalau kat sini letakkan dia kat bawah supaya dia betul-betul straight. Okay. Lepas tu kalau dah straight, kita tarik. Jangan bergerak. So tariklah ni sampai ke atas. Kan. Gerakkan. Ni kalau siapa yang pakai board yang dah ada pembaris tu, lagi senang lah sebabnya terus boleh, kalau board tu sebenarnya kita boleh lock dia punya position tepi ni, dia ada button untuk kita lock, so dia takkan bergerak dah lah. Kalau macam ni kena pegang lah sikit semua pembaris-pembaris ni supaya dia fix pada satu tempat. Saya pun sebenarnya meja ni tak berapa 90 darjah. Meja saya tak betul-betul straight. So dia ada sengit sikit. Saya kena buat adjustment sendiri. Sedikit. Supaya dia tak lari. That's why saya gunakan, saya lebih pada guna pembaris untuk 90 darjah semua ni. Tapi kalau awak yakin meja kat rumah ke apa ke memang straight 90 darjah, okey boleh. Dalam keadaan gini ni bolehlah. Boleh consider. Ya, tak naklah kita terlalu, kalau tak mampu tak nak terlalu membazir. Okay, so ni semua dah ada dah. Petak semua dah ada. Mungkin tak berapa clear sebab ni lampu ni terang sangat, so dia tenggelam. Tapi semua petak dah ada. So sekarang ni kita nak highlightkan balik. Kita mula kita padam. Kita padam dulu. Ikut pada objek kita tu. Dan lepas tu kita akan highlightkan balik garisan tu. Tinggal yang betul-betul kita nak. Okay, mula sekali start dari tepi ni.
1, 2, 3 ada. Lepas tu start dari sini dia 2 row hilang. Okay, 2 row hilang. Lepas tu ada. Lepas tu 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okay, 2 row hilang. Okay, ni saya baru perasan. Saya ingatkan kotak ni 12 120 kali 120. Rupanya kotak dia adalah 120 kali 100 kat atas ni. So saya sebenarnya terlebih 2 petak kat sini. 1, 2 petak ni saya terlebih. Tapi tak apa. Sebab method nak buat ni semua sama. Cuma kalau pakai pensel boleh padam. Tapi sebab saya dah pakai pen kat tepi ni, so saya akan garis balik untuk buat macam boundary baru. Okay, sini. Okay, objek kita sampai sini je. Bukannya yang ni. Yang ni anggap tak ada. Sorry. So, 1, 2, 3. Dia straight. Lepas tu dia 1, 2, 3. Dia straight balik. Lepas tu 1, 2. Okay, saya akan teruskan padam-padam ni. Nanti continue. Okay, so ni objek yang dah siap lukis tu. Tapi sekali lagi, saya memang tersilap tengok drawing tadi. Sebenarnya jangan buat macam saya. Ni patutlah saya punya petak ni macam banyak compare dengan drawing ni. Sebabnya memang tersilap. Sebenarnya total ni betul 120. Belah sini pun 120 mm. Cuma yang saya silap tadi adalah luas tiap satu ni. Luas tiap satu ni saya buat 10 mm. Tapi drawing sebenarnya dia nak luas dia adalah 12. So ni luas tiap satu ni adalah 12 mm. So total kita akan dapat bila 12 mm. 120 bahagi dengan 12 mm kita akan dapat 10 belah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama je. Bilangan dia tetap sama. 10. Sini pun kita akan dapat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So drawing tu ni saya tersilap lah ni. Cuma saiz dia adalah 120, 120. Cuma lebar setiap satu ni adalah 12 mm. So bila awak nak tanda ni, tandakan 12 mm. Jangan tanda 10 macam saya ni. Okay, so 12 mm setiap satu. Ada 10 sini, 10 sini. Buat sambung-sambung semua. Lepas tu padam dan highlightkan balik. Tu akan jadi macam gini. Okay, ingat tu. 120 kali 120. 10 melintang, 10 menegak. Okay. So, once dah siap ni, so ni, kalau abaikan kesilapan saya ni, so ni drawing yang dah siap dah ni. Ni untuk drawing yang pertama. So, kita ada dua objek. Yang objek lagi satu tu, objek lagi satu adalah yang ni. Okay, ni objek yang lagi satu. Okay, objek lagi satu dia macam ni. Nanti saya akan bagi drawing ni. Sama juga, saiz dia pun sama. Dia 120 kali 120 dan dia gunakan circle. Okay, nanti yang ni kita akan go through juga. Tapi kalau awak terus nak buat pun boleh. Sebabnya ni, kalau follow video AutoCAD, kalau
boleh kaitkan sebenarnya dia sama je. Dia gunakan jangka lukis dan dia lukis bulatan ni semua. 100, yang ni 120, 120, 120, 120. So follow macam AutoCAD, cuma kali ni tak gunakan AutoCAD, dia gunakan jangka lukis dan lukis bulatan saja. Lepas tu padam. Okay. Okay, so tu dulu untuk kali ni. Kalau ada soalan apa-apa, boleh apa ni personal PM saya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum terlupa, apa ni, kalau kata korang dah pernah buat apa ni manual drafting ni, kalau sekolah teknik ke, sekolah biasa, sekolah harian ke, kalau dah pernah belajar benda ni dan ada method lain yang boleh digunakan untuk lukis, buat drawing ni, tak ada masalah, boleh gunakan method mana-mana sekalipun yang korang pernah belajar dan buat drawing ni. Tu je. Tak ada method yang mungkin ada perbezaan method lah di antara yang ajar ni. So di kalangan pengajar-pengajar ni ada method yang berlainan. So tak ada masalah, gunakan je method mana-mana yang sesuai, yang korang selesa. Saya tak ada bantahan lah untuk guna method apa-apa pun. Yang penting dia jadi. Sama macam AutoCAD pun. AutoCAD pun kalau ada workaround yang lain tak ada masalah, boleh guna. Dia as long as dapat benda tu dengan dapatlah apa yang kita nak tu, apa yang drawing tu nak. Okay. Tu dulu. Terima kasih.